Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam kepada anda semua penonton setia Suara Kita Hak Kita pada malam ini. Dan welcome back. Selamat kembali. Welcome back. Kenapa? Yelah, rindu tak ada 2 minggu. Rindu jugalah. Dan kalau anda perhatikan wajah Syaril daripada atas sampai bawah dah ada perubahan. Kenapa? Dia dah lah kurus kan. Tapi untuk minggu ni dia lagi kurus. Dan tapi yalah, kita tahu bahawa selera makan tak ada. Ya, terima kasih sebenarnya kepada semua yang mendoakan sebab saya seminggu dalam wad. Alhamdulillah tak boleh nak makan sangat tu yang susut. InsyaAllah saya akan naikkan balik macam Fad nanti. Terima kasih atas doa-doa semua. Yang best yang Tuna Syahri ni, walaupun hari tu dia tak bersiaran, tapi dia sempat snap picture, dia tengok Suara Kita Hak Kita. Dia terlantar, dia sempat ambil gambar. Kenalah tengok, nak tahu hang kutuk aku apa. Okey, baik. Minggu ini kita dengan semangat baru sebab minggu lepas kita tak ada. Minggu ni kita kembali dan insyaAllah minggu depan dan seterusnya kita ada setiap Isnin 9.30 malam. Dan tajuk kita memang tak lain tak bukanlah, kita memang nak bincang dengan lebih teliti lagi mengenai bajet 2018. Ya, bajet 2018 telah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak hari Jumaat lalu. Dan yang pastinya ia bukan sahaja inklusif, malahan ianya terus membantu pelbagai lapisan masyarakat kan. Tidak terkecuali. Macam saya sendiri pun terkesan juga. Terkesan kan? dari sudut mana? Macam saya duduk dekat Shah Alam kan, pemasuhan tol tu. Tahu tak, tol Federal Highway tu sebenarnya dah wujud tahun 70-an. Tapi start dia bayar tol tahun 90-an lah. Kan. Jadi bila ianya telah dimasukkan, sikit sebanyak dapat mengurangkan kos saya lah. 2 tol tu daripada Batu Tiga sampai Sungai Rasa. Alah, RM1 je, Fak gaji banyak. Alah, tapi bantu juga sebenarnya. Tajuk kita adalah permintaan versus keperluan. Banyak yang kita akan kongsikan, tapi sebelum itu kita nak tengok dulu promo. Boleh? Boleh tengok promo? Promo. Kalau tak, biasanya kalau promo dia ada sambungan. Okay, tapi jom, kali ini tak ada sambungan. Okey, straight to point. Okey, jom kita saksikan dulu dan selepas ini kita berbincang mengenai bajet 2018. Ya. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kepada rakan setugas yang berada di studio. Nak tanya kepada mereka, adakah mereka bergembira dengan pembentangan bajet yang telah pun dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini. Okey, dan saya nak tanyakan kepada orang ramai, kita lihat ramai sebenarnya orang yang berada di sini. Bang, saya tengah live ni bang. Oh, tak, kalau abang nak sangat, main sini bang. Boleh. Okay, saya, bang. Kedah Ustaz? Bola? Tak. Kita bukan. Kita bukan cerita pasal bola. Kita ni, pasal ni. Bajet 2018. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tak apa. Abang. Saya 3 jam depan TV saya tunggu dan saya tengok pembentangan bajet tu yang cukup bagus, menyeluruh kepada semua sektor, setiap golongan masyarakat di Malaysia ni insya-Allah akan menikmati insentif lah yang telah disediakan dan telah dibentangkan oleh Perdana Menteri kita tu. Macam abang sebagai kekitangan yang yalah orang Malaysia, rakyat Malaysia, kalau abang nak dapatkan, Assalamualaikum. Kena, terima kasih. Nampak tak? Famous tak aku? Okey. Ni nak tanya, tak nak ke bekerja jadi Grab ke Uber ke dah kaya lah sekarang? Lesen tak ada. Oh, itu saya tak boleh tolong lah. Memang apa? Gambar. Tak apa, aku ambil gambar dulu. Kau keluar. Keluar. Tak apa. Okey, dan sekarang ni saya tengah sibuk melayani pemimpin saya ada kat sini. Jadi kita kembali ke studio. Tapi sebelum itu, kalau anda nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan bajet 2018, jadi apa kata anda melihat Suara Kita Hak Kita Isnin ini pukul 9.30 malam pada 30 Oktober. Okey, Fat, terima kasih secara langsung dari Putrajaya tadi. Kejap hang kat sana, kejap hang kat sini. Tapi kan ada yang macam tanya-tanya kan. Masa promo tu, adakah saya plan dengan makcik tu? Tak plan. Dia memang tak plan. Memang lah. tiba-tiba je dia masuk. Jadi kita kena spontan jugalah layan makcik tu kan. Okey, baik. Kita hari ini kita sangat bertuah sebenarnya sebab kita ada seorang tetamu yang memang tak sabar-sabar lagi. Saya masing-masing dengan Datuk Seri tadi, dia kata nak tanya apa, tanya je. Telefon, anda memang kalau nak telefon kami, insya-Allah tanyalah soalan-soalan yang bernas yang pasal bajet 2018, insya-Allah Datuk Seri akan cerita. Tapi sebelum saya nak bersama dengan Datuk Seri, jom kita saksikan dulu TOTD, Topic of the Day untuk minggu ini. Bajet 2018. Bajet 2018 selesai dibentangkan. Ramai yang gembira, namun ada juga yang mungkin tidak berpuas hati. Bahkan ada yang terus-terusan membangkang. Ironinya, menyeimbangkan antara permintaan yang pelbagai oleh semua golongan dengan keperluan kerajaan membangunkan negara nyata bukan satu perkara yang mudah.
Apapun jika diamati, bajet kali ini sangat berbeza dengan pembentangan edisi-edisi lalu dan mengukir senyuman semua golongan, terutamanya yang berpendapatan rendah dan sederhana. Memakmur ekonomi yang inklusif, mengimbang keunggulan duniawi dan ukrawi demi mensejahtera rakyat menuju aspirasi TN50 menjadi tema bajet kali ini. Jumlah peruntukan bajet adalah sebanyak RM280.25 bilion pada tahun 2017 dengan RM234.25 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM46 bilion bagi perbelanjaan pembangunan. Di bawah peruntukan pembangunan, sektor ekonomi menerima agihan tertinggi sebanyak RM26.34 bilion, sektor sosial RM11.72 bilion dan sektor pentadbiran am RM2.72 bilion. Antara yang mencuri tumpuan bajet 2018, peruntukan RM6.5 bilion kepada kelompok pesawah, petani, peladang, nelayan, pekebun kecil, penternak dan penoreh getah termasuk RM2.3 bilion bagi bantuan dan insentif bagi baja dan input pengeluaran kepada pesawah, pekebun kecil, getah dan nelayan. Skim Amanah Dana Anak Malaysia 2050 Adam 50 diperkenalkan dengan memberi dana tabungan permulaan sebanyak RM200 melalui unit amanah saham PNB kepada anak Malaysia yang lahir mulai 1 Januari 2018 sehingga 2022. Peruntukan RM4.9 bilion untuk melaksanakan Pelan Induk TVET Malaysia. Peruntukan RM6.5 bilion untuk penyediaan infrastruktur asas terutama di luar bandar. 50 kedai rakyat Satu Malaysia akan distruktur semula sebagai Kedai Rakyat Satu Malaysia 2.0 dan diperluaskan kepada 3,000 krim dalam tempoh 3 tahun. Mulai 1 Januari 2018, kutipan tol di Batu Tiga Shah Alam dan Sungai Rasau Selangor, tol di Bukit Kayu Hitam Kedah dan tol Eastern Dispersal Link Johor dimansuhkan. Peruntukan RM2.2 bilion untuk merancangkan usaha pemilikan rumah rakyat termasuk membina projek perumahan rakyat, rumah mesra rakyat dan program Prima yang berharga RM250,000 ke bawah. Peruntukan RM1.7 bilion kepada warga emas, OKU dan kanak-kanak. Bayaran khas one-off RM1,500 kepada 9,800 ketua kampung dan tok batin. Lebih 65,000 imam, bilal, guru kafar, guru takmir dan tok siak mendapat bayaran khas RM1,500. Bayaran khas RM1,500 kepada semua pejabat awam dan pesara kerajaan menerima bayaran khas RM750. Itu antara sebahagian perkara dari 8 petunjang utama yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Ikuti kupasan lanjut dalam Suara Kita, Hak Kita. Okey, Fah. Bawa-bawakan sekali lagi, jangan lupa komen kat Facebook. Okey, betul. Jadi kepada anda semua yang mana ada mungkin nak tanya lagi berkaitan dengan bajet kan. Okay. Mungkin mereka dah tahu dah pasal bajet ni tapi mereka nak lebih tahu dengan lebih lanjut lagi sebab kita pun ada menteri kat sini kan. Jadi anda boleh hantarkan di ruangan Facebook kami Suara Kita Hak Kita ataupun anda boleh call kami di talian 03-2282-3043. Okey, baik. Jom. Kita dah nak buang masa about 10 minit dah. Ya, kita berdua je. Jadi kita 50 minit berikutnya. Inilah dia insan yang akan berbicara. Kita nak terima kasih kepada Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri kerana sudi bersama kami. Kali pertama ke Suara Kita Hak Kita kan? Pertama sekali. Biasa dengan Syed Munawar ni last cut rasanya. Saya ucapkan terima kasih lah kepada Syariah dan Fazli kerana berjemput saya buat pertama kali. Buat pertama kalinya, insya-Allah bukan terakhir. Pertama kali. Baik, hari ini kalau kita nak cakap pasal bajet tu Seri, banyak benda boleh cerita, tak cukup masa 50 minit ni. Cuma kita mungkin boleh jengah beberapa isu utama dan juga isu-isu kepenggunaan sebab Suara Kita kita ni kita lebih fokus pada pengguna. Tapi sebelum tu saya tertarik jugalah sebab bila dibentang oleh Perdana Menteri, kita tahu di Parlimen akan ada perbahasan dan mula-mulanya Ketua Pembangkang dulu yang akan berbicara hari ini kan. Jadi antara perkara utama yang diperdebatkan juga di laman sosial adalah beberapa perkara yang dimaklumkan oleh Ketua Pembangkang. Sebagai contohnya, Datuk Seri Wan Azizah mempersoal kenapa peruntukan persekutuan untuk belanja pembangunan dikurangkan kepada 46 bilion dalam bajet 2018. Permainan angka dan peratusan itu kadang-kadang rakyat kurang mengerti. Jadi inilah ruang terbaik untuk Datuk Seri jelaskan.
Pertama sekali kita kena faham dahulu apa dia komposisi bajet ini. Dia ada dua komponen. Satu yang dipanggil bajet ataupun belanjawan pembangunan. Yang satu lagi belanja mengurus. Belanja pembangunan dan belanja mengurus. Okey. Belanja pembangunan adalah di bawah EPU, Unit Perancangan Ekonomi. Yang di bawah saya lah 46 bilion setiap tahun kita uruskan untuk kita agihkan kepada kementerian-kementerian untuk belanja pembangunan. Apa dia belanja pembangunan? Belanja pembangunan adalah untuk membina infrastruktur, benda-benda yang baru, sekolah baru, jalan raya baru, hospital baru, balai polis yang baru, dan apa sahaja pembangunan infrastruktur yang baru. Yang itu dinamakan belanja pembangunan. Dan jumlahnya lebih kurang 46 bilion ringgit. Satu lagi komponen yang satu lagi ialah dipanggil belanja mengurus. Yang tadi dikritik oleh Datin Sri Wan Azizah. Dan jumlahnya ialah lebih kurang 234.25 bilion ringgit. Apa dia belanja mengurus? Belanja mengurus adalah perkara-perkara yang tidak melibatkan infrastruktur, pembinaan baru, gaji, bayar hutang, grant kepada kerajaan dan negeri, kemudian subsidi. Benda-benda yang tidak boleh ditunjukkan. Ke jalan raya kan kita boleh tunjuk. Jadi ini dikatakan belanja mengurus. Tetapi kita kena ingat, memang betul peratusannya menurun, tetapi jumlah yang diperuntukkan untuk belanja mengurus masih lagi pada tahap 46 bilion, sama seperti tahun lepas. Walaupun peratusannya menurun, tetapi jumlah mutlaknya sama, 46 bilion ringgit. Tetapi saya nak sentuh di sini bahawa walaupun belanja mengurus itu meningkat dari segi peratusannya, tetapi kita kena ingat bahawa belanja mengurus ini bukan membayar gaji saja. Itu satu pemahaman yang salah. Belanja untuk membayar gaji hanyalah lebih kurang 37% daripada keseluruhan belanja mengurus. Yang selebihnya adalah subsidi. Subsidi kan baik. Itu juga yang diminta oleh Wan Azizah dan pembangkang. Maka kita tambah subsidi di situ, maka jumlah untuk belanja mengurus bertambah. Contohnya kita bayar hutang. Ramai orang kata bayar hutang. Tapi hutang apa? Hutang yang kita ambil selalunya adalah hutang yang kita ambil untuk membina prasarana, infrastruktur. Jadi MRT, LRT 1, LRT 2 dan berbagai-bagai double tracking dekat Klang Valley, Pen Borneo dan sebagainya. Ini adalah bajet pembangunan yang tidak termasuk dalam bajet pembangunan kerana dia merupakan pinjaman, tetapi dimasukkan dalam komponen mengurus kerana dia perbelanjaan untuk membayar hutang. Jadi kalau hutang itu bertambah, pembayaran hutang itu bertambah, tidak semestinya tidak baik kerana hutang yang dibayar itu adalah untuk membina LRT, untuk membina MRT dan sebagainya yang juga memberikan menjadi pemangkin kepada ekonomi negara. Jadi walaupun belanja mengurus itu bertambah tinggi peratusannya, tetapi Wan Azizah kena faham bahawa dalam komponen itu hanya 37% sahaja gaji, yang selainnya adalah untuk rakyat. Saya bagi contoh lagi grant dan transfer yang diberikan kepada kerajaan negeri. Ya, juga dalam belanja mengurus kita bagi cash kepada kerajaan negeri di bawah tuntutan perlembagaan. Bila kerajaan negeri terima cash itu, selalunya mereka akan belanjakan cash itu untuk pembangunan infrastruktur di negeri masing-masing. Kerajaan negeri juga buat perumahan, kerajaan negeri juga buat jalan, jambatan dan sebagainya. Jadi belanja mengurus itu mesti kita fahami bahawa ianya bukanlah hanya semata-mata gaji saja. Hanya 37% gaji. Baik. Jadi saya kira kalau ada pertambahan dari segi peratusan belanja mengurus, itu kerana baik juga, itu kerana kita tambah subsidi, kita tambah ini semua untuk membantu rakyat. Okey, baik. Itu dia. Jelas mengenai belanja pembangunan dan juga mengurus. Okey, tajuk kita hari ini Datuk Seri, permintaan versus keperluan. Bila kita cakap pasal permintaan ni kan ramai orang minta kan, permohonan tu, permohonan ni, nak itu, nak ini. Tapi kerajaan memang nak mencari satu titik keseimbangan antara keperluan nak bangunkan negara dan juga memenuhi permintaan rakyat. Bagaimana Datuk Seri tengok titik keseimbangan antara permintaan dan keperluan? Memang kalau setiap tahun kita, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyediakan bajet, pertama sekali dia berjumpa dengan menteri-menteri dahulu. Okey. Dan dia tanya menteri-menteri ini apa keperluan yang berasaskan
keperluan rakyat Okey. yang diterima di aduan, suggestion ataupun cadangan yang diterima oleh kementerian-kementerian daripada orang awam. Dan kita dapati jumlahnya sampai kadang-kadang 22 bilion ringgit. Jadi mana mungkin kita dapat mengotakan ataupun memenuhi kehendak orang ramai. Tetapi beginilah, saya rasa keperluan dan juga permintaan. Permintaan ini banyak ya, dan jumlahnya banyak. Dan ianya berkisar kepada perkara-perkara yang ada kaitan dengan diri sendirilah. Kos sara hidup, kos pengangkutan, kos pendidikan dan sebagainya. Dan kita boleh lihat dalam bajet kita tahun ini, tahun hadapan, banyak yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam isu-isu yang ada kaitan dengan permintaan kehendak diri sendiri. Tetapi pada masa yang sama juga Yang Amat Berhormat telah mengimbanginya dengan kehendak yang pastinya kalau kita belanja untuk infrastruktur contohnya, dia akan kepada jalan raya, lebuh raya, pelabuhan, airport, dan ini akan menjana pendapatan untuk masa hadapan yang akhirnya nanti akan juga memberikan pulangan kepada rakyat dalam bentuk revenue, sumbangan kepada pendapatan negara di masa akan datang. Jadi kerajaan ni kena balance, seimbang. Okey, baik. Saya duduk dengar berdering-dering telefon ni. Kalau ada pemanggil tak ada masalah, Datuk Seri, kita awal kita boleh ambil, tak ada masalah. Jadi boleh. Dah ada pemanggil sekarang ke? Belum lagi. Okey, baik. Kalau ada boleh ambil sekarang, tak ada masalah, kita boleh terus tanya kepada Datuk Seri. Saya tertarik juga dalam pembentangan kali ini disifatkan sebagai ibu segala bajet. Itu antara yang ditulis juga di laman media. Dan banyak perkataan yang Datuk Seri Najib gunakan buat pertama kalinya. Saya dengar ada beberapa banyak betul lah perkataan buat pertama kalinya. Maksudnya macam saya buat pertama kali datang ke suara kita, hak kita ni. Maksudnya tidak ada pada bajet-bajet yang sebelum ini. Bagaimana Datuk Seri tengok ibu segala bajet ni? Pertamanya saya ingin ucapkan tahniah kepada Kementerian Kewangan, khususnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan. Cuba kita bayangkan jumlah bajet yang di tahun ini dibandingkan tahun hadapan. Ada kelebihan lebih kurang 20 bilion ringgit. Betul. Dan pada masa yang sama Yang Amat Berhormat mampu untuk mengurangkan tol atau menghapuskan tol di beberapa tempat yang Fazli pun kata tadi. Dan pada masa yang sama juga tambahan kepada peruntukan kesihatan dan pendidikan. Dan selepas itu mengurangkan lagi cukai pendapatan. Dan yang lebih penting, mampu pula untuk mengurangkan bajet defisit daripada 3 kepada 2.8. Jadi banyak yang kalau kita tengok ekspor kita dah naik. Buat pertama kali 80 bilion ringgit. Yang Amat Berhormat saya kena tengok banyak sangat nombor ni. Saya kena tengok nota saya. 1 bilion diperuntukkan untuk skim jaminan pembiayaan perniagaan. Peruntukan paling besar untuk pesawah, petani, nelayan, pekebun kecil 6.5 bilion, termasuk juga penternak dan penoreh getah. Skim khas untuk tingkatkan pengeluaran kelapa. Ini kelapa ni di Sabah, kawasan seperti Kota Marudu, Kudat ni banyak kelapa ni, dan juga di Bagan Datuk. 50 juta untuk 10,000 pekebun kecil. Kemudian bantuan 200 sebulan. Ini semua adalah perkara yang baru. Termasuk juga Adam 50 lah. Ya, Adam 50. Dan satu yang saya tengok yang baru yang saya rasa agak menarik, sebab saya dulu ni pernah menjadi Menteri Perumahan. Okey. Iaitu diskaun 50% kepada mana-mana pihak yang tuan punya rumah yang menyewakan rumah mereka. Sampai RM2,000 ya, pendapatan daripada sewaan itu kita bagi 50% diskaun. Tujuan kita senang. Kita mahukan supaya ramai lagi tuan punya rumah. Kalau membeli rumah 2-3 biji, sewakan. Sewakan, jangan tunggu ada yang hanya peram rumah tu untuk nak dijual semula. Ya. Dan ini itu sebabnya kalau kita tengok kondominium, kalau kita tanya pemaju perumahan habis dijual. Tapi kalau belah malam hanya 50%, 60% yang ada menyala. Beli je tak duduk. Tak ada orang yang duduk sebab dia peram unit tu untuk disimpan dan untuk dijual pada masa yang akan datang. Dan ini menyebabkan rakyat tidak mempunyai peluang untuk menyewa. Betul. Jadi kita Yang Amat Berhormat telah membuat keputusan untuk menyemarakkan lagi industri sewaan rumah di negara kita ini. Sebab kita nak supaya lebih ramai dapat mampu untuk duduk dalam satu kediaman yang selesa. Dan dengan memberikan diskaun 50% itu menyebabkan lebih ramai lagi mampu. Dan ini baik. Tidak semestinya kalau kita baru kerja kita terus nak beli rumah. Ramai orang yang mengatakan kita kena beli rumah. Kalau ada duit 50,000, 30,000 dia nak beli rumah.
Sebab apa? Dia nak kahwin ni selalunya orang mak mentua kata ada rumah Kena atau ada tidak. rumah dulu, itu soalan Saya pertama. nak bagi tahu pada mak mentua jangan begitu. Kalau boleh kalau menyewa tu sebenarnya anak menantu tu bijak sebab 50,000 down payment untuk rumah tu dia boleh beli unit trust, saham, boleh buat bisnes, dan bila dah selesa dah sampai ke satu tahap dalam karier mereka, suami isteri dah mampu untuk membeli rumah dan mereka membeli rumah. Jadi ini kadang-kadang kita kalau seorang lelaki itu tidak mempunyai rumah dianggap macam ada kekurangan. Tapi pada saya itu adalah satu strategi yang baik. Oh, rugilah. Masa saya mula-mula kahwin dulu tak ada pula sikit ni. Okey, kita dengar ada pemanggil Fazli Ya, kita Fad, dah ambil Fad. panggil. Jangan lama-lama nanti terputus. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, kita bersama dengan siapa ya? Akmal daripada Pekan. Akmal dari Pekan Pahang. Okey, jadi Akmal, melihat kepada pembentangan bajet yang telah dibentangkan oleh PM kita hari Jumaat lalu, bagaimana anda berpuas hati ataupun tidak? Saya tidak berhati. Tidak puas hati. Okay. Baik, terus ajukan soalan kepada Kenapa Yang Berhormat agaknya Menteri. terhati tu? Silakan. Silakan Akmal. Silakan Akmal. Okey, saya minta maaf Datuk semua sekali. Okey. Saya mewakili pengusaha bas sekolah. Pengusaha bas sekolah. Okey. Ya. Saya tengok kerajaan menyisihkan dia. Menyisihkan pengusaha bas sekolah, Datuk Seri. Ya, ya. Kawan-kawan saya semuanya banyak jual bas. Oh. Ya, menyisihkan tu dari sudut apa Akmal? Saya tengok janji tambang naik tak naik. Oh, janji Bila tambang. nak naik tambang kena bincang dengan ibu bapa. Dilema lah pengusaha bas. Okey. Betul. Baik. Akmal, terima kasih banyak Akmal. Ya? Akmal, betul kau Pekan ni macam orang Terengganu. Saya memang asal faham tapi orang Terengganu lah. Asal faham orang Terengganu. Asal faham orang Terengganu. Macam mana tu? Okey, Akmal, terima kasih banyak Akmal. Kita dengar jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Oh, sedih dia Datuk Seri, pengusaha bas. Kita simpati jugalah dengan pengusaha bas, tetapi kita ada agenda yang lebih besar, iaitu untuk membantu keluarga daripada terpaksa menanggung kos pengangkutan anak yang terlalu tinggi. Sebab pada kita pendidikan adalah asas kepada kemajuan sebuah keluarga tersebut. Jadi kalau seorang anak tak apa, kalau sampai 5, 6, 7 anak, kadang-kadang itu betul-betul membebankan. Jadi saya pun bersimpati, tetapi kita kena ingat saudara Akmal. Walaupun mungkin tidak ada untuk pengusaha bas, tetapi daripada pengumuman yang lain itu lebih banyak. Ada juga yang mungkin saudara Akmal dan pengusaha-pengusaha bas mendapat nikmat daripada bajet tersebut. Penurunan cukai pendapatan contohnya. Ya, So ada juga yang secara langsung kita dapat manfaat, ada yang tidak secara langsung. Kalau nanti contohnya ECRL, Rail Pantai Timur, itu melalui Pahang. Jadi kalau Cik Akmal nak pergi ke Kuala Lumpur pada masa akan datang akan lebih selesa dan lebih murah dan lebih selamat. Jadi kita kena tengok keseluruhannya. Memang betul mungkin pada kali ini pengusaha bas secara spesifik tidak mendapat pengumuman yang secara langsung. Tapi contohnya kalau dia ada anak, dia akan dapat Adam 50 contohnya. Jadi kalau isteri bersalin dan sebagainya, kemudian ada lagi yang seperti mana saya katakan, pendapatan 2% cukai pendapatan diturunkan. Jadi ada banyak lagi lain-lain. Kalau di pesara ada RM750 bantuan khas kewangan untuk pesara. Jadi saya dari segi pengusaha bas mungkin tidak dapat secara langsung, tetapi indirect free kick. Ini yang kita sebut permintaan versus keperluan tu. Mungkin keperluan bagi dia, tapi permintaan rakyat yang lain supaya harga tidak dinaikkan, tambang tidak dinaikkan. Kita ada seorang lagi memanggil, Fad. Kita nak rehat dulu. Okey, baik. Kita rehat sekejap, bagi peluang Datuk Seri minum air sekejap. Lepas ni boleh telefon balik, tanya soalan mengenai bajet 2018. Ya. Pembentangan bajet 2018 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kali ini adalah secara menyeluruh dan terutamanya penekanan terhadap pembangunan usahawan, yang mana dana-dana yang akan disalurkan kepada PUMB, kepada tekun sebenarnya banyak membantu para usahawan bagi menjana ekonomi negara, yang kalau kita lihat. Dan kita sebenarnya apa yang kita lihat, di samping kerajaan memberikan ikan
adalah lebih baik kita tengok kerajaan sekarang memberikan pancing, maknanya memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk berniaga, untuk menambah hasil pendapatan, seterusnya menjadi punca pendapatan kepada mereka. Bajet yang agak bagus yang mengambil berat tentang denyut nadi rakyat Malaysia dan merangkumi semualah, saya ingat daripada petani, peladang, nelayan dan sehinggalah ke pejabat awam. Kalau kita lihat balik dapat memberikan kesan yang bagus pada 2018 dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dan saya rasa kita cukup berpuas hati dan menyokong penuh kerajaan dalam pembentangan bajet 2018. Saya rasa sebagai seorang wanita yang mempunyai 4 orang anak, dan saya sangat sukalah pembentangan bajet kali ini sebab terutama sekali untuk wanita lah yang berkahwin dan untuk mempunyai membesarkan keluarga, bayangkanlah kita dapat lebih cuti sekarang ni daripada 2 bulan hingga ke 3 bulan dan juga mereka dapat diberi pelepasan untuk balik awal. Bajet kali ini nampaknya menyeluruh, sama ada di luar bandar, di dalam bandar, khususnya dalam membela nasib masyarakat kita di negara Malaysia ini. Okey, itu yang kita temu bual secara rawak. Rata-ratanya memang memuji langkah yang dibuat kerajaan dalam bajet 2018 ini. Membesarkan keluarga tadi. Membesarkan keluarga. Membesarkan tu banyak makna tu. Membesarkan ke? Cuti daripada 60 dapat 90 hari. Kan? Tapi tu tak ada yang kata untunglah kalau isteri yang kerja kerajaan ni dapat balik sejam awal. Kalau 5 bulan kan dia kehamilan dia. Bayangkan kalau 2 isteri 2 jam, 3 isteri 3 jam. 4 isteri 4 jam boleh balik awal 4 jam. Berani Okay, tengok kat Facebook Pak. Okey, kita tengok dekat sini. Ada pantun ni daripada orang. Boleh jawab ni, orang Kota Belud boleh jawab pantun. Orang Sarawak, Sarike. Orang Kota Belud. Ini Sarike Sarawak, namanya Nuri Wee and family katanya. Daun kesum buah pelam. Assalamualaikum, selamat malam. Okey, jinak-jinak burung kenari di dalam sangka burung terkukur, sedikit sebanyak yang diberi, terimalah dengan rasa syukur. Dia berbantun je, tak ada soalan. Dia berbantun je. Okey, tapi soalan datang daripada Muzaffar Shah Melo. Okey, soalannya di sini, apakah langkah yang akan diambil bagi memastikan tiada ketirisan berlaku terhadap bajet 2018 seperti masalah penyelewengan, pecah amanah serta rasuah? Okey, saya gabung terus sebab saya ada baca satu nyataan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Irwan Seriga. Katanya kerajaan akan menubuhkan pasukan tindakan khas untuk memantau benda yang Pak cakap tadi lah. So, bagaimana Dr. Sri? Saya memahami kegelisahan dan kekhawatiran rakyat berkenaan dengan ketirisan dan juga rasuah dan salah guna kuasa. Saya kira dalam mana-mana kerajaan di seluruh dunia pun kalau kita tengok laporan audit mereka juga memang banyak juga ada kelemahan ya. Singapura contohnya, kalau saya dah baca banyak laporan audit Singapura, walaupun sebuah negara yang dianggap terbaik, tetapi memang ada ketirisan. Yang penting pada kita ialah supaya pertamanya yang membuat salah tersebut mesti mendapat hukuman. Dan supaya menjadi pengajaran kepada orang yang lain. Yang keduanya ialah memastikan bahawa tata cara perolehan dan sebagainya itu diperkemaskan lagi. Sebab itu saya mengalu-alukan penubuhan pasukan petugas khas ini sebagai satu lagi langkah tambahan terhadap apa yang telah kita buat selama ini. Tetapi saya kira pada penghujungnya, kalau namanya manusia, kalau dia terjebak dengan nafsu dia untuk menjadi orang kaya dan sebagainya, apa jua undang-undang yang kita letak tidak akan dapat mampu untuk mengekangnya. Tetapi mungkin kita nak memberi pengajaran kepada mereka yang membuat rasuah dan menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita sebagai pemimpin dan kaki tangan kerajaan, bahawa amanah itu amat penting untuk kita pikul dengan sebaik mungkin. Dan saya faham memang ada kekhawatiran dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun sentiasa mengingatkan dalam kabinet, dalam mesyuarat-mesyuarat khas yang beliau mahukan supaya ketirisan ini dihapuskan dan plug the holes, lubang-lubang yang menyebabkan ketirisan tersebut. Tetapi pada pandangan saya dia mesti datang daripada diri sendiri. Jadi integriti. Sebab itu sekarang ini di peringkat kementerian kita sudah wujudkan unit integriti. Kalau dulu tidak ada, dulu semasa saya menjadi Menteri Perumahan,
unit integrity diperkenalkan, dan pegawai-pegawai unit integrity ini mampu untuk melihat perjalanan procurement, tender dan sebagainya, dan dalam proses value management contohnya, makmal penilaian, ada wakil daripada AG Chambers ataupun peguam negara pada masa-masa tertentu, mungkin ada juga daripada SPRM, bagi memastikan bahawa perjalanan procurement ataupun perolehan itu, tender tersebut berjalan dengan baik. Tapi akhirnya pada diri kita terserah sendiri. pada diri sendiri juga. Dan kita akan sentiasa memperbaiki keadaan. Saya faham ketirisan adalah satu musuh kepada kejayaan dan keamanan negara, pembangunan negara. Baik. Tetapi kita perlulah mempertingkatkan lagi. Ya, itulah yang rakyat semua hasratkan. Okey, kita ada seorang lagi pemanggil. Ambil Fazli. Ya, kita ada salah seorang pemanggil dari Pahang juga. Ramai orang Pahang hari ini. Okey, kita bersama dengan Cik Anwar Amri. Assalamualaikum Cik Anwar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dia suara alhamdulillah. Okey, Cik Anwar, ada soalan kepada Yang Berhormat Menteri, silakan. Jadi saya nak tanya kepada pihak panel malam ni. Jadi dalam belanjawan bajet 2018 ni, ada ke bajet untuk para peneroka Felda? Bajet untuk peneroka Felda? Ya. Okey, baik. Itu je satu soalan Ya. Okey, baik. Terima kasih Cik Anwar dari Pahang pasal peneroka Felda, Datuk Seri. Ya, secara spesifiknya dalam ucapan Yang Amat Berhormat memang tidak disebut. Tetapi Felda mempunyai perancangannya tersendiri. Seperti mana yang kita tahu, Felda adalah satu badan yang mempunyai keuangannya sendiri, yang mempunyai board of directors ataupun pengurusannya sendiri, yang akan menentukan apa yang perlu dibuat. Tetapi seperti mana yang saya katakan tadi, secara tidak langsung banyak yang dapat diterima. Contohnya BRIM. Ya, kalau kita berpendapatan 3,000 ke bawah, kita masih mendapat BRIM, sama ada kita peneroka Felda ataupun tidak. Tapi pada pandangan saya, Felda mempunyai perancangan yang tersendiri. Saya pasti dalam masa yang terdekat ini Tan Sri Syahril pun menjalankan kerja dengan baik dan cuba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tertentu. Tetapi perumahan-perumahan yang kita buat juga boleh dibuat di kawasan-kawasan Felda. Tetapi kita tunggu dan lihat pengumuman Felda secara spesifik, apa dia perancangan melalui keuangan mereka sendiri, dana mereka sendiri, untuk membantu peneroka-peneroka tersebut. Bajet ni kita tak boleh nak faham ataupun tak boleh nak lihat kepada program-program mikro kan. Nanti orang tu tanya kenapa aku tak dapat, kenapa semua tak dapat pula. Kalau kerajaan dapat, kalau Perdana Menteri kena sebut semua, 5 jam mungkin dia berdiri. Betul. Sebab itu kita ada perdebatan sekarang ni yang bermula hari ini. Cuma saya minta rakyat supaya bersabar, sebab hari ini kita akan dengar banyak ucapan-ucapan daripada pihak pembangkang. Tetapi jangan lupa tunggu jawapan daripada menteri. Masalahnya kena dengar jawapan. Betul. Masalahnya menteri-menteri tidak boleh bercakap sekarang ini. Mereka hanya mendengar, meneliti, mengambil nota. Selepas itu nanti selepas 2-3 minggu dia akan mula menjawab. Tapi saya minta rakyat jangan pula hanya mendengar apa dia yang dicakap oleh pembangkang. Sebab itu sudah tentu mereka akan mengkritik habis-habisan. Tetapi dengar, ambil masa sedikit untuk mendengar jawapan daripada menteri-menteri, dan pada waktu itu juga pihak pembangkang boleh lagi bertanya kepada menteri. So kita tidak pernah lari daripada tanggungjawab itu. Betul. Tapi cuma saya minta supaya kita dapat balance kan ya. Sebab itu adil tu meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Dengar walaupun isu, menteri itu menjawab jawapan. sebelah malam kadang-kadang parlimen bersidang sampai tengah malam. Tunggu. Kalau kita benar-benar nak tahu isu yang dibawa oleh pembangkang dan apa jawapannya. Kalau dulu susah nak dengar perbahasan di parlimen, sekarang sangat senang. Artinya pun bawakan secara langsung, jadi kita bawakan nanti. Okey, baik. Ada panggil lagi? Allahu Akbar, tak sempat nak tanya soalan saya ni. Kita ambil panggil dulu Pak. Ya, jom. Okey, kalau tadi kita bersama dengan pemanggil dari Pahang dan kita mengambil pemanggil dari Kedah ni saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Hafiz dari Kedah, Hafiz Ya, saya daripada Kedah Pelim. Okey. Kalau tadi sebelum ni pemanggil dari Pahang, dia tanya ada tak sesuatu sebagai peneroka Felda. Macam Hafiz pula, macam mana? Saya nak tanya Datuk soalannya. Ya, silakan. Okey, macam plan bajet 2018, bajet sebelum ni memang okey lah kan. Tapi satu je masalah bagi saya lah kan. Okey, masalah apa tu? Bagaimana cara kerajaan nak memastikan kos sara hidup tidak membangkang rakyat yang berpendapatan rendah? Saya nak tahu masalah ni lah yang sekali ibu punca bagi saya. Bila ada plan tu okey, tapi kos sara hidup akan tetap naik.
Jadi bagi saya example lah kan. Gaji saya 2,000. Okey. Sekarang tahun ni 2,000 dah. Okey, belanja saya 1,000. Tapi kata tahun depan pun gaji saya 2,500, tapi belanja saya naik 1,500. Jadi macam mana peranan kerajaan? Saya kerajaan ambil serius lah benda ni untuk memastikan kami macam yang berpendapatan rendah ni nak survive. Okey, baik. Terima kasih Hafiz. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita terima soalannya mengenai kos sara hidup. Memang Datuk Seri nak cerita pasal tu pun tadi. Ialah kita kena faham dahulu bahawa bila kita bercerita tentang kos sara hidup ni, saya faham apa yang Hafiz kata tadi. Tetapi ini bukan cerita pasal Hafiz, tetapi ada juga di kalangan kita yang soalnya bukan kos sara hidup sangat, ia kos gaya hidup. Dia nak handphone yang terkini, macam-macam di luar kemampuan mereka. Tetapi saya berbalik kepada Hafiz tadi, gajinya RM2,000, dia sudah tentu tidak membayar cukai pendapatan, ya. Dan saya nak katakan di sini bahawa kita selalu sangat memikirkan tentang kenaikan harga barangan. Kenaikan harga barangan ini tidak ada satu negara di mana harga barangannya turun dari tahun ke tahun. Mesti ada inflasi. Dan kita tidak terkecuali. Kita akan berdepan dengan kenaikan harga barangan setiap tahun atas faktor inflasi. Dan inflasi kita pula adalah antara yang terendah di dunia. Tetapi walau bagaimanapun, saya tidak mengatakan bahawa tidak ada cabaran untuk orang seperti Hafiz bersama keluarga beliau. Cuma yang selalunya kerajaan cuba buat sekarang ini ialah untuk melihat pula the other side of the equation. Ataupun yang satu lagi perkara yang penting dalam kos sara hidup. Satu harga barang, yang satu lagi pendapatan. Sebab itu kerajaan sekarang ini selain daripada melihat bagaimana nak mengawal ataupun mengurangkan kenaikan harga barangan, tidak akan dapat menurunkan di bawah harga tahun lepas, tetapi mengawal ataupun mengekang kenaikannya itu. Tetapi ada satu lagi perkara yang perlu kita lihat, iaitu bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan. Ini tidak ramai orang yang bercerita. Sebab itu kerajaan sekarang ini memberikan fokus juga kepada komponen bagaimana nak meningkatkan pendapatan. Sebab kita ada reskilling, upskilling, latihan, e-usahawan, e-ladang, e-rezeki. Banyak kerajaan buat program-program yang mampu untuk meningkatkan pendapatan isi rumah. Kalau dulu isteri tidak bekerja di rumah, sekarang ini daripada rumah pun boleh bekerja melalui e-rezeki, digital dan sebagainya. Jadi pada mereka yang ingin berminat berniaga contohnya untuk menambahkan pendapatan keluarga, kita adalah salah satu negara yang mempunyai, yang telah diiktiraf sebagai salah satu negara nombor satu yang memberikan kredit yang senang kepada pengusaha businessman. Kalau tak nak berniaga secara besar-besaran, kita ada tekun, kita ada amanah ikhtiar. Jadi kita ada banyak peluang untuk meningkatkan pendapatan isi rumah. Now, saya tahu ada orang kata, jangan pula kita bercerita tentang pekerjaan kedua. Saya rasa kalau larat, buatlah. Kalau tak larat, dan kita yang penting ialah kalau kita ada kepakaran, kita gunakan kepakaran. Kadang-kadang kita pemandu teksi, tapi mungkin kita pandai membaiki pipe. Kita gunakan kepakaran kita. Ataupun kalau kita suka muzik, kita boleh mungkin mengajar bagaimana nak bermain gitar. Jadi kita monetize hobi dan juga kepakaran kita. Di samping itu, kerajaan memberikan peluang yang cukup besar untuk mana-mana pihak meningkatkan pendapatan. Jadi kita tadi hanya bercerita tentang kos sara hidup. Tapi kos sara hidup sudah tentu tidak akan dapat dikurangkan atau dikurangkan daripada tahun hadapan. Jadi lihat juga komponen yang kedua itu, iaitu meningkatkan pendapatan isi rumah. Betul, kalau kita banding 2000 pada tahun 1990, 2000 pada tahun 2005, 2010, memang sangat-sangat berbeza lah dia punya nilai. Tapi betul, part meningkatkan pendapatan itu kita kena ubah mentaliti sedikit lah. Okey Fad, kita ada seorang lagi memanggil. Ya, kita ada seorang pemanggil. Queue tengah menunggu. Betul-betul, ramai sangat pemanggil ni. Kita ada pemanggil dari Pulau Pinang. Bermakna orang menonton kita, alhamdulillah lah. Okay. Kita bersama dengan Cik Muhammad Daud. Assalamualaikum, Cik Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Serianya. Okey. Cik Daud, silakan nak tanya apa-apa soalan ke? Saya ada satu soalan, tapi sebelum tu saya nak pergi mukadimah sikit lah. Oh, silakan. Mukadimah yang panjang sangat lah. Ya, di sini Malaysia dah melakukan yang terbaik untuk rakyat dia. Selalu bajet
diberikan subsidi dan macam-macam kepada rakyat. Tapi saya nampaknya pihak-pihak belah sana tu jarang mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih ni mereka susah. Banyak bagi tapi jarang terima kasih. Dah bagi pun tak betul juga. Tapi mereka ambil juga. Okey, soalan saya begini. Macam kita beri contoh lah. Beri contoh yang mereka pertikaikan GST tu. GST tu negara lain dah buat, baru kita buat. Yang baik kata ikut. Macam contoh yang terbarunya cuti bersalin 90 hari. Kita dah bagi contoh dengan negara lain. Macam Itali bagi 5 bulan cuti. Vietnam bagi 6 bulan cuti. India bagi 26 cuti. 26 hari cuti. Thailand bagi 90 hari. Jadi kita ikut yang terbaik. Pun salah juga. Jadi saya minta biar-biar belah sana fikirlah kalau tak baik kerajaan tak buat. Okey, soalan saya begini, Datuk Seri. Macam ada diumumkan bajet untuk atau insentif untuk warga emas ni. Warga emas. Warga emas. Jadi saya nak tahu lah bagaimana cara untuk warga-warga emas ni yang mungkin tak faham cara untuk mendapatkan apa yang diberi oleh kerajaan kepada warga-warga emas. Minta penjelasan sikit. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Cik Daud. Dia punya mukadimah tu dulu. Tapi betul lah apa yang dia cakap tu kan. Kita dapat melihat di negara kita ini bila ada perbahasan, apa saja perbahasan yang ada kaitan dengan kerajaan oleh pihak pembangkang dan penyokong mereka terlalu emosi. Contohnya kalau kita hapuskan GST 42 bilion ringgit akan hilang begitu saja. Dan pada masa yang sama tingkatkan lagi subsidi, harga kereta murah, hapuskan lagi excise duty. PTPTN terpaksa dihapuskan. Dan PTPTN ni pun ada hutang kepada bank. Bukannya. Jadi bank terpaksa kerajaan memberi pampasan. Jadi dia tidak berhilang begitu saja. Jadi pembangkang sebenarnya tidak berpijak pada bumi yang nyata. Dan di sinilah kelemahan pembangkang. Pada saya, patutnya mereka memberikan satu alternatif bajet yang boleh diterima pakai. Kalau mereka saja nak syok sendiri, tidak berpaksi pada bumi yang nyata tentang angka dan unjuran mereka. Saya bagi contoh ya, mereka mengatakan boleh mengurangkan rasuah. Okey, satu kenyataan yang baik. Kita kurangkan rasuah, berapa banyak? 20 bilion. Okey, saya nak tanya, di mana ada satu negara di dalam dunia ini yang meletakkan unjuran penjimatan daripada rasuah dijadikan sebahagian daripada bajet nasional mereka? Sebab kita tidak tahu. Semua bajet nasional, bajet kerajaan di seluruh dunia adalah berdasarkan kepada angka-angka yang boleh dikutip tahun hadapan. Cukai, excise duty dan sebagainya. Tapi kalau kita kata, tahun depan saya nak kurangkan rasuah 20 bilion. Lepas itu kita unjurkan nak buat jalan raya, jambatan segalanya berdasarkan kepada 20 bilion penjimatan daripada rasuah. Itu adalah satu unjuran yang tidak bertanggungjawab. Kalau dapat bonus, tapi kita tidak boleh masukkan dalam bajet. Tidak ada dalam negara satu dunia ini yang meletakkan komponen penjimatan rasuah sebagai asas kepada bajet negara mereka. It's impossible, it's irresponsible, malah saya berani mengatakan berbahaya. Dia boleh meranapkan ekonomi dan juga negara kita. Sebab itu saya katakan hati-hati. Sebab ayat tu cantik. Dan kita kalau ada pengurangan rasuah itu pun kita sokong. Tetapi kita tidak boleh meletakkan angka itu sebagai asas atau sebahagian daripada unjuran pendapatan sesebuah negara. Tidak pernah ada dalam satu dunia ini yang meletakkan unjuran penjimatan terhadap rasuah itu dijadikan sebahagian daripada bajet. Tadi Cik Daud sentuh mengenai itu kita boleh tanya emas. Boleh tanya kepada Adun FBN. Kena kenal lah Adun siapa kan. Adun, pejabat parlimen. Tapi sebenarnya kalau diri sendiri dah rasa warga emas, pergi je lah Jabatan Kebajikan. InsyaAllah akan dapat dibantu oleh tak ada masalah sebenarnya. Baik. Okey, Fat, kita nak berehat sekejap. Dan kita nak lihat, kalau tadi kita dah tanya juga orang ramai tentang bajet, tapi ada lagi orang-orang yang nak cerita lagi tentang bajet 2018. Jom kita saksikan. Puati kerana bajet dari segi BRIM Satu Malaysia, pemberian BRIM Satu Malaysia dan kemudahan saya melihat kepada rumah kerana ketika ini harga rumah sangat meruncingkan, tapi dengan bantuan kerajaan dia lebih kepada memberi kelebihan kepada rakyat Malaysia memiliki kediaman sendiri, terutamanya yang tiada rumah. Berkenaan dengan pregnant tahun depan, setiap baby yang dilahirkan automatik akan dapat Adam 50.
yang bernilai 200 ke dalam akaun Adam 50. And then sebagai seorang majikan, kepada staf-staf wanita, diorang sangat-sangat happy dengan peningkatan daripada 6 bulan kepada daripada 2 bulan kepada 3 bulan cuti bersalin. Bagi saya sangat bagus sebab pertama sekali program usahawan dilanjutkan. Lepas tu dia menggalakkan lagi usahawan di Malaysia. Macam kita nampak ada pelepasan cukai bagi mereka yang nak jadi angel investor, kan, up to 20 million. Lepas tu ada lagi banyak lagi grant-grant untuk AIM, lepas tu PUNB. Cara tidak langsung ini dapat orang kata membantu usahawan Bumi Putra kita. Ini di antara bajet yang terbaik lah yang saya pernah follow, dan saya pun baca semua sekali apa dipanggil petunjang-petunjang tu, dan banyak yang memberi apa kita kata kelebihan lah pada rakyat Malaysia. Saya duduk di Selangor ni nampak tol pun dihapuskan, so dia memberi satu kelonggaran. Banyak yang kita rasa macam wah, ini bajet yang terbaik lah. Ya, wah, saya pun sama cakap ini merupakan bajet yang terbaik lah. Okey, itu orang ramai punya pandangan tentang bajet 2018, dan saya tinggal lagi lebih kurang 10 minit lagi ni. Saya nak ambil dekat Facebook. Laju dekat Facebook banyak, dekat caller pun ramai sekarang ni. Okey, daripada TMZ Stock. Ini cerita pasal ni perumahan. Menarik. Bagaimanakah bajet 2018 ini dapat membantu mengurangkan harga rumah-rumah, terutamanya di wilayah Persekutuan KL dan juga Selangor? Saya sebagai pemuda Malaysia bawah 30 tahun tidak menyokong bajet 2018 yang mengatakan pemuda-pemuda perlu menyewa dahulu, sedangkan banyak perumahan-perumahan yang sentiasa dibina di Lembah Kelang ini. Okey, ala-ala pasal rumah tadi saya nak kaitkan terus sebab dekat Facebook, dekat Instagram pun banyak yang membanding-bandingkan bajet 2018 dengan juga bajet Pakatan Bangkang. Sebab Pakatan Bangkang ditulis kalau untuk rumah ini akan dilaksanakan dalam bentuk sistem sewa beli secara keseluruhannya. Mungkin Datuk Seri boleh komen. Pertamanya kita kena ingat, dulu semasa saya menjadi Menteri Perumahan, kita pun tengok juga how much ataupun berapa banyak permintaan terhadap perumahan setiap tahun. Sebab kita tidak mempunyai angka yang betul ataupun angka yang kita boleh verify. Akhirnya kita gunakan satu yardstick ataupun penunjuk aras, iaitu jumlah perkahwinan setiap tahun. Sebab kalau dah berkahwin sudah tentu nakkan rumah. Dan ada registered marriages ataupun perkahwinan yang didaftarkan di negara kita ini lebih kurang 150,000 setahun. Ya. Jadi itulah angka agaknya yang paling asas lah, ya. Dan sudah tentu kita tidak akan mampu untuk membina 150,000 sekaligus oleh kerajaan. Sudah tentu pihak swasta juga masuk untuk membantu. Tetapi kenapa kita minta supaya penyewaan industri sewaan rumah ini dapat kita lebih tingkatkan lagi? Sebab kita lihat di negara-negara luar. Contohnya tadi, siapa nama tadi? TMZ Stock. Okey, TMZ, saudara TMZ, nama pun nama American. Tapi tak apalah. Katalah dia baru berniaga, bekerja. Dan dia bekerja di, katalah di Ampang. Kemudian ada satu, kalau dia beli rumah di Ampang, kemudian ada satu peluang untuk mendapat gaji yang lebih tinggi di Johor. Bagaimana dia nak mengambil kesempatan peluang tersebut? Sudah tentu bila dia dah beli rumah dekat Ampang, dia akan terpaksa duduk di Ampang tu sampai bila-bila. Tetapi kalau dia menyewa pada awalnya, dia boleh membuat keputusan mobility pergerakan dia ke seluruh negara. Malah keluar negara pun akan dapat lebih dibuat dengan lebih senang keputusan tersebut. Tetapi jangan anggap bahawa menyewa ini adalah satu perkara yang tidak baik. Sebab pada awal karier kita, kerjaya kita, sudah tentu kita perlukan benda yang lain, ya. Dan rumah adalah satu benda yang, tapi kalau nak beli kita ada sistem seperti mana yang Syaril kata tadi, iaitu rent to own, sewa beli. Dan selepas itu sewa yang kita bagi setiap tahun ni, setiap bulan itu dijadikan sebahagian daripada down payment, dan kita dapat mampu membeli rumah itu pada had yang masa yang telah ditentukan. Tetapi saya nak bagi tahu untuk PPR, ya, projek perumahan rakyat, secara puratanya kos satu PPR yang dibina oleh kerajaan ialah sebanyak 130,000 sehingga 150,000, depending di mana kawasannya. Kalau di luar bandar sangat, mahal sedikit kerana mengangkat barang. Tetapi kerajaan jual hanya pada harga RM35,000. RM35,000, 3 bilik,
tidur, 2 bilik air dan keluasan lebih kurang 800 kaki persegi lebih kurang. Bayangkan kerajaan membina rumah tersebut pada jumlah 150. Okey. Lepas tu kita beli pada 35,000. Ini adalah salah satu cara untuk kerajaan memindahkan kekayaan negara kepada orang-orang miskin. Bayangkan 35,000 dapat sebuah rumah bernilai 150,000. Tunggu lagi 5 tahun mungkin jadi 200,000, 250,000. Jadi tetapi sudah tentu kita tidak akan dapat membina rumah pada tahap yang kita hendakkan. Ya, angka yang kita hendakkan. Tapi banyak juga agensi kerajaan telah buat. Tetapi pada mereka yang tidak berkemampuan, jangan khawatir, menyewa adalah satu perkara yang perlu diambil serius bagi pihak-pihak yang belum mampu untuk membeli. Kalau di negara-negara barat, di bandaraya-bandaraya besar, London, New York, mana-mana bandaraya yang besar, kebanyakan orang tidak mempunyai rumah. Mereka menyewa. Kerana mereka gunakan segala kekuatan keuangan mereka itu untuk membeli saham, melabur dalam unit trust, Jadi inilah yang menyebabkan mereka lebih berdaya saing dari segi kemampuan untuk menjana pendapatan mereka. Tapi kalau kita 50,000 kita dah beli rumah pada awal kerjaya kita, dan kita tidak akan dapat ruang untuk menambah pendapatan daripada pelaburan-pelaburan. Jadi ini semua adalah option. Kalau nak beli boleh, tapi jangan pula kita rasakan penyewaan itu adalah satu perkara yang tidak baik. Sewa is actually a very good way of you managing your finances, terutamanya pada awal kerjaya kita. Bila kita dah jadi manager nanti, sudah tentu kita boleh membeli rumah. Ya. Jadi ini adalah sebahagian daripada cara kita untuk memastikan semua orang dapat tinggal dalam kediaman yang selesa, sama ada beli ataupun sewa. Okey, baik. Menjawab soalan sahabat kita di Facebook. Ada beberapa minit lagi. Sebab saya nak tanya mengenai bajet untuk kaum ini. Sebab kalau kita tengok petunjang keempat, Datuk Seri Najib sebut kesejahteraan masyarakat Cina dan India juga merupakan perkara yang difokuskan. Bahkan orang asli pun antara yang disebut juga. Semalam Presiden MISC pun cakap bajet 2018 lebih mesra kaum India. Jadi bajet tahun ini difokuskan juga kepada kaum-kaum tertentu. Ya, tadi saya dah berjumpa dengan timbalan Menteri saya, Datuk Seri Devamani. Dia pun cukup berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat. Sebab untuknya dia mention unit pembangunan sosioekonomi masyarakat India sedik dapat 230 juta. Kemudian 50 juta untuk tekun bagi tujuan pembangunan sosioekonomi kaum India. Tekun dia ada dananya sendiri, tetapi kerajaan kata set aside, carve out 50 juta hanya untuk rakyat India, penduduk India yang memerlukan bantuan tekun tersebut. Jadi ini adalah antara perkara yang telah diberikan. Kemudian kita ada 500 juta juga diperuntukkan untuk 5 tahun di bawah skim pinjaman pelaburan khas yang ditawarkan kepada 100,000 isi golongan B40 masyarakat India. Untuk kaum Cina pun ada. Ya, betul. Kita ada 50 juta untuk pinjaman PKS melalui Kojadi. 30 juta tambahan disalurkan kepada Yayasan Penjaga dan Penjajah Kecil Satu Malaysia kepada memberi pinjaman kepada penjajah komuniti Cina. Kemudian ada 65 juta untuk pembangunan kampung baru. 10 lagi sekolah Cina. Semua dapat. Even Sabah Sarawak pun dapat. Jadi secara keseluruhannya kita harus menyokong bajet ini sebagai satu bajet yang mampu untuk membantu semua pihak, baik peniaga, baik orang kampung, baik di luar bandar, baik petani, baik swasta dan sebagainya. Tetapi yang paling penting kita melangkah ke depan dengan lebih yakin bahawa di tahun-tahun yang akan datang ekonomi negara kita mempunyai asas-asas yang kukuh. Kita adalah antara negara di dunia ini yang mempunyai asas-asas ekonomi yang kukuh. Kita harus berbangga dengan disiplin yang telah ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Defisit kita sejak dia ambil alih jadi Perdana Menteri daripada 6.5%, lebih daripada 6%, turun kepada 2.8%. Takkan itu pun kita tidak boleh bagi kredit kepada Yang Amat Berhormat dalam segala cobaan dan cabaran. Okey. Baik, secara rumusannya akhir sekali Datuk Seri, kadang-kadang kan orang kita ni dia dengar benda-benda berbentuk one off, bonus, BRIM sebagai contoh. Dan banyak benda-benda yang memang sepatutnya kita dapat tapi kita tak mohon dan kita tak dapat. Jadi kita nak bagi nasihat sikitlah kepada rakyat. Kadang-kadang kena ambil peluang yang kerajaan bagi ni. Kita salah satu saya rasa yang kita mungkin kurang penekanan ialah dari segi penyampaian maklumat. Penyampaian maklumat. Dan saya teruja dengan industri digital ni, digital economy ni, ekonomi digital. Dengan wujudnya nanti DFTZ,
saya rasakan orang di Kota Belud sendiri akan mampu untuk memasarkan barangan mereka di persada antarabangsa melalui platform Alibaba tersebut. Dan dulu kalau kita buat bisnes contohnya, kita berdasarkan pada lokasi. Sekarang tidak lagi lokasi. Mana-mana pun kita berada di Malaysia ini, kalau kita pandai dan canggih mengetahui tentang digital economy, kita mampu untuk berniaga dengan seluruh dunia. Jadi saya berharap kepada rakyat, utamanya ambil kesempatan ini untuk mempertingkatkan lagi kepakaran masing-masing. Kalau kita bercerita tentang kos sara hidup, yes betul, tetapi juga tengok lihat bagaimana nak meningkatkan. Jangan terlalu cepat sangat nak mengeluh. Kerajaan akan bantu sebaik mana yang kita boleh, dan yang lebih penting kita istiqamah dan mempercayai dan keyakinan kita bahawa ekonomi kita akan lebih rancak di masa akan datang, insya-Allah. Rakyat kena sokong, itu yang penting. Muzik dah bunyi itu maksudnya dah habis dah. Datuk Seri, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan, insya-Allah jangan Seri datang lagi nah. Sebanyak-banyak benda boleh cerita Datuk Seri. Terima kasih banyak. Okey Fat, kita dah berakhir di sini dah. Ya, tu saya pun tak boleh nak cakap panjang lagi sebab pun kita pun dah nak habis lagi. Minta maaflah sahabat kita kat Facebook tu tak sempat nak soalan-soalan sebenarnya dan caller tak sempat kita jawab, dan insya-Allah lah minggu depan kita akan takkan nak bawa balik. Mungkin kita sambungan ke nanti? Kita tak tahu, insya-Allah. Dalam Facebook saya. Yes. Apa Facebook Abdul Rahman Dahlan je kan? Okey, tanya dekat Facebook Datuk Seri, insya-Allah. Boleh tanya. Insya-Allah. Okey, dan sampai di sini saja, dan insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan dengan topik perbincangan yang lebih hangat daripada hari ini. Insya-Allah. Baik. Suara kita, hak kita. Assalamualaikum.